بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung pertemuan bulanan kita di sini, dan insya-Allah pada malam ini saya memulakan pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana beliau meninggal pada 258 Hijrah di Khartang, Azerbaijan. Antara perkara yang ataupun sebab saya memilih Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah kerana nilai Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini sangat besar di dalam dunia disiplin pengajian Islam di dalam umat Islam ataupun di kalangan umat Islam. Selain daripada kita juga berbincang, dan ramai di kalangan kita berbincang berkaitan dengan riwayatil makdzubatil masnu'ah, riwayat-riwayat yang palsu dan juga yang didustakan, direka di atas nama Nabi. Pada waktu yang sama, kadang-kala ataupun saya ingat kebanyakan masa ada masalah di kalangan kita mengambil rujukan daripada yang kita boleh katakan cheap references ataupun rujukan-rujukan murahan. Apabila kita katakan yang mana hadis, kita mengambil ataupun membeli rujukan-rujukan yang kadang-kala harga ataupun di tepi jalan yang tidak ada nilai besar pada sisi Islam. Sedangkan kita telah pun ada di dalam kesarjanaan Islam ini penulisan-penulisan ataupun rangkuman-rangkuman hadis yang telah diperakui oleh kesarjanaan Islam. Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, juga disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti sebagai rujukan kedua selepas daripada Al-Quran. Kata An-Nawawi rahmatullahi alaih, ia merupakan ajma'atil ummati wa ajma'al ulama'il ummah, dan telah bersepakat ulama-ulama ummah ini bahawa selepas daripada Quran, Sahih Al-Imam Al-Bukhari diambil sebagai rujukan. Kemudian Al-Imam Muslim, dan kemudian Abu Dawud, dan kemudian At-Tirmidzi, dan kemudian An-Nasa'i dan Ibn Majah pada susunan kutub sittah. Pada susunan kutub sittah. Hadis, sebelum saya pergi kepada brief introduction kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari, tuan-tuan kena tahu satu fakta. Hadis dia lebih complicated berbanding dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran keseluruhannya adalah mutawatir, riwayat mutawatir. Tuan-tuan akan lihat daripada barat ke timur, utara kepada selatan, sesiapa yang mempelajari Quran, katakan imam menjadi imam di hadapan dan dia salat, dia salah baca, dia tak reka sendiri, dia akan terhenti. Kalau dia nak pergi sambung ayat yang lain, dia akan sangkut. Itu siapa yang menghafal Quran ataupun menjadi imam. Yang kedua, Al-Quran, Allah Azza wa Jal memberikan hadis juga, ada janji daripada Allah dan juga Nabi untuk dijaga.
Tetapi pada keseluruhan generasi, setiap daripada generasi akan ada orang, sama ada dia menghafal ataupun membaca Al-Quran. Maksudnya dia tidak akan ada perbezaan di sisi Allah yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita dan kepada sahabah kepada tabi'in dan juga kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada hari ini tidak berubah perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kepada kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kerana dia riwayat mutawatir. Bab ini termasuk dalam ulumul hadis. Dia ada perbincangan panjang dalam mutawatir. Cuma kenapa beza dengan hadis? Majoriti daripada riwayat hadis adalah riwayat ahad. Dia tidak mencapai pada setiap level tabaqat itu jumlah orang yang mustahil untuk berbohong ke atas Nabi sallallahu alaihi kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada Nabi. Kebanyakan riwayat hadis dia tidak diriwayat secara mutawatir. Mutawatir juga ada dua, sama ada dia mutawatir lafzi ataupun mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi, maka daripada segi hadis perlukan kepada saringan yang banyak. Maka para ulama hadis selepas daripada pembunuhan Sayyiduna Uthman bin Affan, kata para ulama, kami tak pernah tanya tentang riwayat hadis mai daripada siapa. Sebelum daripada pembunuhan Uthman, bila orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami dengar dan kami terima. Tetapi apabila terbunuhnya Sayyidina Uthman, kata para ulama dan di kalangan sahabah, mereka akan kata sammu lana rijalakum, namakan siapa lelaki-lelaki ataupun perawi-perawi yang kata macam ni. Engkau kata Abdullah ibn Abbas, tunggu Ustaz, aku jumpa dia, betul ke kata ni? Ini adalah disiplin. Sebab itu hadis asal kepada orang, bila orang kata ini hadis Nabi, prinsip para ulama hadis itu tidak diterima melainkan orang yang mendakwanya itu membuktikan bahawa hadis itu boleh diterima. Itu prinsip dia. Apabila orang kata, tonton hadis ni Nabi kata, kita pada perangai ulama hadis dia akan ada negative assumption kepada orang yang dakwa itu hadis. Melainkan dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari pada Kitabul Janaiz pada hadis yang kedua. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab yang sama. Dia kena buktikan. Sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mutawatir, hadis ini kata guru kami Al-Syekh Profesor Dr. Muhammad Abu Layth Al-Akhir Abadi, menjadi kajian di kalangan para sarjana, bahawa ini satu-satunya hadis mutawatir lafzi yang mempunyai kualiti yang sama dengan Quran. Bermaksud kita tak boleh tolaknya benda mutawatir lafzi, bermaksud kita mengkufuri perkataan Allah dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terletak di dalam Sahih Al-Imam Muslim, pada muqaddimah Al-Imam Muslim, dalam sahihnya hadis yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dengan riwayat yang lebih kurang sama di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, sesungguhnya berdusta kepada aku tak sama berdusta kepada orang lain. Dua-dua dosa. Dusta atas nama orang, bohong atas nama orang, dosa. Tetapi tak sama antara dosa bohong atas nama Nabi dan bohong atas nama kawan kita. Siapa yang berdusta atas namaku, siap tempat duduknya di dalam neraka. Siap tempat duduknya di dalam neraka. Maka dia adalah dosa yang besar. Kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, saya bukan ustaz. Tidak ada keperluan kepada kita untuk tahu, untuk detail tentang benda ni. Tuan-tuan,
sebenarnya kita take for granted daripada urusan agama. Itu bukan alasan sebenar. Itu hanyalah alasan untuk menghalalkan malasnya kita belajar. Tuan-tuan lihat dalam kehidupan, ada benda yang tuan-tuan tahu detail tentang dia. Ada orang yang jenis sukakan kereta, sembang dengan dia kereta, atas bawah, tepi kanan kiri, semua dia tahu. Semua jenis keluaran dia tahu. Sedangkan dia bukan graduan dalam automotif. Kita jumpa ataupun tidak kawan macam ni? Ramai kan? Ada orang yang mungkin duduk dalam office, dalam perbankan, tetapi di dalam jadi pomen juga hebat. Urusan ini adalah urusan akhirat kita. Berbohong dalam agama itu membawa kita sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Apatah lagi berbohong di atas nama Allah dan juga berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tajuk hadis ini dia bukan tembak pada tuan-tuan, dia tembak pada orang agama yang duduk di sini. Sebab yang banyak menipunya ataupun yang banyak malas membaca ataupun malas membuat semakan revision terhadap apa yang dia nak belajar itu adalah orang agama yang mengajar kita, yang mengajar tuan-tuan terhadap hadis utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah kepada liang lahat. Adakah orang biasa tepi jalan? Tak, orang agama. Utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Selalu kita dengar. Ini semua adalah orang-orang agama, walaupun kedua-duanya hadis itu sangat lemah ataupun sebahagian sarjana menyatakan hadis itu palsu. Dan tuan-tuan akan lihat di sana adanya hadis-hadis yang berhubung dengan hukum hakam. Orang perempuan sebagai contoh, ada hadis palsu yang kata wasyawiruhunna, bermusyawaratlah dengan orang perempuan. Ada satu masalah, kita ada pasangan, kita ada isteri kita, bincang dengan dia, dapat satu keputusan. Kata hadis palsu, wa khalifuhun, mesyuarat dengan mereka, kalau dan juga wa khalifuhun, berbeza dengan mereka. Kalau dia putuskan A, ambil B. Itu yang betul. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Di sana ada hadis palsu yang masyhur. Kita nak, terutama hadis ini digunakan dalam mazhab Hanafi. Kita akan sampai kepada Idul Adha. Dalam satu riwayat yang palsu menyatakan saumikum fi yaumi naharikum, kamu berpuasa pada hari kamu menyembelih. Katakan kita sembelih pada 11 hari bulan Zulhijjah, kita puasa pada hari tersebut, walaupun dilarang untuk berpuasa. Ini adalah isu yang besar. Berbohong atas nama saya mungkin satu dosa, tapi berbohong atas nama Nabi, ia satu dosa yang sangat besar kerana dia ada legal isu di situ. Kerana Nabi adalah salah satu sumber hukum. That's why kenapa orang belajar tentang hadis bukan sahaja suka-suka, tetapi untuk memastikan agama ini terpelihara. Di kalangan sarjana yang awal kata, para malaikat yang menjaga langit, harisus sama'il malaika, penjaga langit adalah para malaikat, yang menjaga bumi adalah para ulama hadis. Dan proses untuk kita belajar hadis ini, dia bukan sahaja nanti tuan-tuan baca dengan saya, insya-Allah, semoga Allah memberikan keruangan dan juga masa sehingga kita boleh habiskan 7,000 hadis di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mana ia bukan sahaja baca syarah, tetapi untuk memastikan hadis itu sahih secara umum, dia ada 5 syarat. Dia ada 5 syarat. Antara yang disebutkan oleh Mulla Al-Qari dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam penafsiran hadis sahih,
Apabila kita kata tuan-tuan hadis ini sahih, apa maksud dia? Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha biduni syadhin wala illat qadihah. Mattasala sanaduh, apabila satu sanad itu bersambung. Yang ini kadang-kala orang kata saya belajar bersanad. Ini sebab di dalam keadaan umum. Kalau kadang-kadang mungkin saya hadir dan kadang tuan-tuan tak hadir. Kalau ia dalam ruang yang agak lebih terjaga macam kelas, mungkin dengan kehadiran. Kalau tuan-tuan baca Sahih Bukhari ni, saya boleh bagi sanad saya. Sanad saya daripada guru saya. Dalam Sahih Bukhari saya ada sanad, dalam Sahih Muslim. Tapi kita bukan jenis nak jual. Tuan-tuan saya ada sanad, no. La yanfa' wa la yunfa'. Dia tidak beri manfaat apa pun. Sekadar ia adalah satu tradisi warisan para ulama hadis. Kalau satu orang yang duduk belajar ataupun dia ada kedatangan dan dia baca hadis dengan saya akan keluarkan sanad yang datang, yang saya ambil daripada guru saya melalui jalan para ulama India. Maka dia yang pertama, dia ada sanad. Cukupkah kalau katakan saya ni belajar bersanad? Ini semua ni tak boleh kena bersanad? Tak cukup. Hadis sahih, bila nak dikatakan dia sahih, dia ada 5 syarat dan dia perlu memenuhi 5 syarat. Kalau dia ada 4 daripada 5, kalau dia bergantung kepada part mana yang dia kurang, dia tidak akan menjadi sahih. Dia akan jatuh, mungkin kalau kekurangan dia sedikit, dia menjadi hasan. Kalau lebih berat daripada itu, dia akan jadi dhaif khafif, yang ringan. Berat daripada itu, dia akan jatuh kepada hadis dhaif yang sangat berat, dhaif jiddan. Kalau dia ada di sana kesalahan-kesalahan yang besar, dia boleh menjadi hadis palsu. Pertama, ittisalus sanad, bersambung. Apa maksud bersambung? Nabi SAW ucap sesuatu ucapan yang dengar para sahabah. Sahabah itu mengajar kepada anak murid dia tabi'in. Tabi'in ini pula, sahabah dia tak ada masalah. Sahabah ni sesiapa sahaja man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Siapa yang pernah berjumpa dengan Nabi, sekadar berjumpa, pertemuan, bukan nampak pertemuan dengan Nabi. Sebab di kalangan sahabah ada tak sahabat yang buta? Ada. Abdullah ibni Ummi Maktum yang turun padanya surah Abas, dia buta, menjadi muazzin Nabi pada waktu subuh. Dia tak nampak Nabi, tapi dia sahabah. Tajuk ni dipanjang. Ada ataupun tidak orang yang berkomunikasi dengan Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi, dia tak jadi sahabah. Siapa? Najasyi, Asamah. Najasyi hidup sezaman dengan Nabi, berutus surat dengan Nabi. Nabi hantar sahabah kepada dia. Nabi kata, izhabu ila Habasyah fa inna biha malakun la yuzlamu indahu ahad. Pergi kamu ke Habsyah, di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi. Dia masuk Islam, dia kekal menjadi raja kerajaan Kristian. Ketika dia mati, Nabi minta sahabah keluar daripada masjid Nabi, salat kepadanya salat ghaib. Salat ghaib. Kata Nabi, laqad matal yawm rajulun salih. Hari ini telah pun mati seorang lelaki yang baik, salih. Nabi salat kepada dia, salat ghaib. Najasyi tak jadi sahabah kerana tidak ada subut luqya, tidak ada di sana wujud pertemuan antara Nabi dan juga Najasyi. Ada satu orang juga yang tak pernah jumpa Nabi, yang tidak sezaman dengan Nabi, tetapi Nabi puji dia. Siapa? Uwaisul Qarni. Uwais Al-Qarn. Dia tabi'in. Dia pada zaman Umar dan juga zaman Uthman, dia masuk zaman Ali, dia masuk ke Madinah. Itu pun Umar minta. Dua ini tak termasuk sahabah. Sebab itu di kalangan para ulama hadis dia ada kitab yang khas tentang sahabat, Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah oleh Ibn Hajar, untuk tahu dia ini sahabat ataupun tidak. Kerana sahabat dia mempunyai nilai yang lain.
Sebab tu belajar hadis ni orang kata dia bukan sekadar duk mai belajar apa sahaja begitu, duk dengar hadis 2-3, tak. Itu sebahagian daripadanya. Dia perlu mengetahui bahawa hadis ini palsu ataupun tidak, hadis ini ada masalah ataupun tidak, kenapa orang berbeza padanya. Itu adalah kesarjanaan dalam hadis tabi'in pada setiap peringkat. Katakan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini, daripada Nabi kepada sahabah, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada anak murid dia sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, tidak berlaku terputus sanad. Tak boleh tiba-tiba satu orang kata, ataupun sebagai contoh Sufyan Ats-Tsauri kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri bukan sahabah. Tak boleh daripada segi disiplin hadis, dia tak boleh macam tu. Hadis itu dikira tidak sahih sebab tu dia ada sanad. Cukupkah ada sanad? Tak. Mattasala sanaduhu binaqlin, yang menakalkan tadi secara umum keseluruhan, katakan daripada chain of narration tadi tu dia ada 13 orang. Nabi sampai ke Al-Imam Al-Bukhari, pertengahan itu ada guru-guru mereka, mesti bersambung. Cukupkah saja bersambung? No. Every single person yang wujud di dalam rangkaian itu memerlukan 2 syarat. Binaqlin adl, dia satu orang yang adil. Ini sikap dalam fiqh. Apabila dia ada di situ, sahabah adil, sahabah dia adil. Sahabah juga dalam waktu yang sama mereka tidak dipertikaikan. Daripada anak murid sahabah tabi'in, tadi kita sebut sahabah yang jumpa Nabi saja. Dia jumpa dalam satu saat, dia tengok Nabi, dia beriman, dia tak jumpa Nabi dah, dan kemudian dia mati, Rasulullah wafat, dia mati. Dia sahabah. Tapi tabi'in, dia bukan macam tu. Dia jumpa sahabah, dia jadi tabi'in. No. Tabi'in memerlukan kepada mulazamatus sahabati fil ilm. Dia perlukan kelaziman, dia perlukan kepada duduk bersama dengan dia. Dia dikenali sebagai anak murid sahabah. Dan kemudian dia perlu adil. Yang ada semua ni, selepas daripada sahabah, daripada tabi'in sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, dia mesti adil. Adil maksud dia apa? Saya ni satu orang yang memerintah secara adil. No, itu bukan maksud yang di sini. Maksud dia tidak melakukan dosa besar dan dia tidak berterusan melakukan dosa kecil. Dan rawi ni nak letakkan kepada penarafan dia tu bukan senang. Hari ini kalau katakan dia ni kaki merokok, ustaz, dia merokok, moga Allah mungkin kelemahan diri dia, ya Allah ampunkan dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau dia ada di dalam rangkaian sanad, saya yakin kalau Al-Imam Al-Bukhari hidup pada zaman ni, tolak dia, tak terima. Kalau tiba-tiba dia ini tidak dikenali di dalam jamaah subuh, no, riwayat hadis tak mungkin ambil sampai kepada tahap tu. Dan dia tidak berterusan meneruskan dosa kecil. Dosa besar tak buat, dosa kecil tak berterusan. Itu adalah adil. Itu syarat yang kedua. Awak ada sanad, okey, tapi tak cukup, dah ada 4 lagi sanad, awak ada 1/5. Second, dia adalah satu orang yang adil, yang dikenali kebaikan dia, Tuan-tuan kena tahu, bukan semua orang yang baik dia layak untuk membawa ataupun dia akan dikira sebagai rawi yang dipercayai. Di zaman Ali ada Khawarij. Khawarij ni dia bukan pi lawan kerajaan saja. Khawarij pada zaman tu dia kritik dan dia melawan kepada Ali. Apabila orang kata dia ni Khawarij, dia bukan saja pergi lawan kerajaan. No. Lawan kerajaan tidak menjadi Khawarij. Lagi-lagi kalau dalam sistem demokrasi memang memerlukan kepada dua pihak.
Demokrasi tidak terjadi dengan satu pihak, dia mesti ada dua pihak untuk check and balance. Tetapi Khawarij dalam waktu yang sama dia ada akidah dia sendiri. Dia ada akidah dia sendiri. Contoh, Khawarij menyatakan bahawa siapa yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Siapa yang buat dosa besar menjadi kafir. Siapa buat dosa besar, dia berdosa, tapi dia tak menjadi kafir selama mana dia tidak menghalalkan kesalahan itu tadi. Contoh, dia tak salat, dia dosa besar. Walaupun dalam mazhab Hambali menyebutkan kafir, tapi jumhur menyatakan dia fasik, dia dosa besar. Dia kekal di dalam syahadah dia selama mana dia tidak kata, apa solat-solat ni, buang masa, kita main kat dia. Tuan tahu apa tuan kata dia? Aku tahu lah. Time tu dia sedar, kita minta taubat daripada dia, dia tolak, dia kafir. Time itu dia kafir. Tapi bagi Khawarij, dia kata orang yang buat dosa besar ini kira kafir. Ali bangkit dan Ali jawab, ada orang yang direjam di zaman Nabi, Nabi salatkan dia. Kalau dia kafir, Nabi salatkan ataupun tidak? Tak. Ada yang dipotong tangan, tetapi diberikan kepada dia harta pusaka. Sedangkan kalau orang itu kafir, dia dapat tak harta miras? Tak dapat. Khawarij dia. Khawarij pada zaman itu dia bukan calang-calang, tuan-tuan. Sebahagian tabi'in kata, kami melihat di mata mereka lekuk. Pada bawah matanya lekuk disebabkan terlalu banyak menangis pada waktu malam. Malam dia menangis sampai ada lekuk aliran air mata di bawah mata dia. Tapi Nabi kata dia apa? Kilabun nar, anjing daripada neraka. Dahsyat. Sebab itu ia bukan sebagai satu kata putus. Hari ini kadang-kadang kita tengok dengan orang berpakaian hebat, pakaian-pakaian agama, mulutnya apa? Hadis palsu. Dia kata untuk tambah, saya tengok rakaman banyak kalau orang kongsi di media sosial. Sebahagian tu dengan pakaian hebat, dia kata dia ambil satu amalan untuk memanjangkan nyawa. Ada orang buat amalan panjang nyawa sampai umur dia 400 tahun. Pembohong, dan orang boleh percaya. Dia bohong tak apalah, memang kaki kencing orang. Tapi masalahnya yang basah kena kencing tu percaya. Sehingga dia kata bila doktor datang ke hospital, wali tu sebagainya, cek jantung tak ada. Dan doktor tanya pada dia, mana jantung Tuan Syekh? Saya telah titipkan kepada Nabi di Madinah. Dan dia hidup tanpa jantung. Percaya orang. Percaya. Sama ada dia bohong ataupun dia adalah tukang sihir. Nabi mati, Nabi ada jantung tak? Nabi ada jantung. Macam mana ada orang boleh lebih hebat daripada Nabi? Logik ataupun tidak? Tak logik. Sebab itu orang-orang yang kebal menggunakan syirik dan khurafat menggunakan jin. Sebab Nabi dalam peperangan Uhud, Nabi patah tulang pipi Nabi. Patah juga gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihentak. Kalaulah dia kebal benar, sudah tentu yang kebal itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang sebegini dia bukan saja dia mungkin saleh, tapi dia kena nilai riwayat dia itu, dia tidak berbohong. Dia tak buat dosa besar dan dia tidak meneruskan dosa kecil. Dan tidaklah sebahagian orang yang kata dia ni wali. Sebahagian tu saya baca kisah-kisah keramat wali, orang azan maghrib dia duduk tepi jalan main gambus. Tiba-tiba orang tegur dia, "Syekh, salat maghrib." Orang marah dia. Dia ambil dalam kisah bohong itulah, dia ambil dan dia letakkan di bawah ketiak dia. Dan dia kata dia nampak Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, dia adalah satu orang fasik yang besar, meninggalkan solat maghrib.
Salat maghrib tak ada excuse. Salat terakhir sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah, selepas daripada Nabi salat asar, Nabi wafat sebelum masuknya maghrib pada petang Isnin 12 Rabiul Awal. Apa benda yang Nabi buat sebelum daripada Nabi mati? Salat. Maka sesiapa sahaja yang menyatakan diri dia tak perlu lagi pada salat, dia boleh jatuh kafir. Dan termasuk kepada orang yang membenarkan dia memang tak payah salat dah ustaz, dia juga boleh jatuh kepada kafir. Sebab salat adalah arahan siapa? Arahan Allah Azza wa Jal, bukan arahan Nabi dahulu. Nabi yang membantu ataupun Nabi yang support arahan tersebut, kerana ia juga diwajibkan ke atas Nabi. Satu part. Yang kedua adalah dia mesti adil. Yang ketiga, syarat bagi satu hadis itu dikira sebagai sahih, dia bersambung, setiap each and everyone itu adalah adil. Yang ketiga, dia mesti kuat ingatan, yang dipanggil sebagai dhabit atau dhabtur riwayah. Dia kuat ingatannya dalam riwayat. Macam mana nak dikatakan kuat ingatan? Dia bentuk dua, dhabtus sadr wa dhabtus satr, atau dhabtus sadr wa dhabtul kitabah. Dia kuat ingatannya daripada memori dia sendiri. Memori dia sendiri. Siapa? Kita tahu tokoh-tokoh imam, antaranya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam kita Asy-Syafi'i rahimahumullah, Al-Imam Al-Bukhari, anak-anak murid dia Abu Dawud, At-Tirmizi, sebelum daripadanya Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Sawri, Sufyan ibn Uyainah. Yang ini semua jago-jago. Bila tuan-tuan jumpa, katakan tuan-tuan jumpa Asy-Sya'bi, tuan-tuan jumpa dengan dia, bagi aku tahu hadis, dia akan ceritakan, haddatsani, menceritakan kepada aku si fulan, menceritakan kepada dia si fulan, menceritakan kata dia, menceritakan kepadaku si fulan, dia sebut nama. Itu kuat ingatan. Macam orang hafiz Quran, dia hafal Quran, kita suruh sambung dia boleh sambung. Tapi ada orang kita suruh baca, dia tak ingat ustaz, dia ambil mushaf, dia baca daripada mushaf. Itu dipanggil dhabtul kitabah. Kuat ingatan, dia bergantung kepada tulisan. Dan para ulama ada dua. Al-Imam Ahmad sebagai contoh, tuan-tuan minta, kalau katakan tuan-tuan hidup zaman dia, tuan-tuan minta, dia boleh baca kan. Tetapi antara guru dia yang terkenal di Yaman, daripada Yaman, adalah Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Kerana dia main daripada San'a, dipanggil San'ani. Apabila diminta hadis daripada dia, dia kata, dia ambil buku dia dan dia bacakan kepada anak-anak murid dia. Dia bergantung kepada kitab. Kenapa nak bezakan? Kerana ia bukan zaman sekarang. Bukan tuan-tuan boleh simpan dalam email, dalam Google. Bukan ada rakaman macam ni, tak. Sebahagian tu kadang-kala bukan mudah untuk dia buat kopi. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada perompak dan ambil barang dia, termasuk dalam barangan dia itu adalah kitab dia. Dia terpaksa untuk berjalan kembali untuk mencari hadis. Kemungkinan pada Abdul Razzaq San'ani sebagai contoh, guru pada Al-Imam Ahmad, dia buta pada penghujung hayat dia. Imam Ahmad sayang kepada Abdul Razzaq San'ani rahimahullah, tapi dia kata, lepas daripada umur dia sekian-sekian, hadis dia dikira sebagai lemah, kerana dia tidak boleh akses kepada buku dah. Dia buta. Nampak kerja ulama hadis, dia bukan kerja mudah-mudah. Dia bukan sesimpel itu. Bila kita belajar, bila kita buat kerja takhrij, ia bukan kata, oh tengok-tengok, dia ni hadis ni palsu, oh tengok-tengok hadis ni dhaif. No. Tuan-tuan tak boleh mudah-mudah. Dan saya, kalau tuan-tuan katakan, kita pun bergantung kepada alasan yang diberikan oleh para sarjana. Bukan mudah-mudah kita kuatkan. Bila katakan tuan-tuan sebut, kadang-kadang orang kata, dia ni ustaz, dia suka palsukan hadis. Kita tak palsukan hadis. Kita hanya quote daripada para ulama hadis bahawa hadis itu palsu. Kalau tuan-tuan kata, siapa yang palsukan hadis ni bodoh. Adakah tuan-tuan nak membodohkan Al-Hafidh Ibn Jauzi, Al-Hafidh Ibn Qayyim,
Ini isu akademik, kita katakan ia palsu kerana padanya rawi, padanya padanya ada Muhammad bin Nuh ibn Maryam sebagai contoh. Nama dia Nuh ibn Maryam. Dia ini pendusta hadis. Dia ada dalam riwayat itu. Hadis itu palsu. Bukan kita tengok, aku rasa hari ini nak palsukan hadis lah. Tak. Haram untuk kita memalsukan hadis yang tidak palsu, dan juga haram untuk kita mensahihkan hadis yang tidak sahih. 3. Rawi tersebut, hadis itu sambung, rawi periwayat itu dalam keadaan adil, tak laku dosa besar, tidak meneruskan dosa kecil, dan dia mempunyai kekuatan ingatan yang cukup. Itu daripada segi sanad. Sanad ini adalah yang menyambungkan perkataan yang nak diucapkan. Perkataan yang diucapkan itu namanya matan, teks. Yang tuan-tuan baca nanti, innamal a'malu binniyat. Teks itu namanya matan. Di dalam matan tersebut dia mesti ada 2 syarat untuk mencukupkan dia ataupun melayakkan dia menjadi hadis sahih, iaitu biduni syadzin wala illat qadihah. Dia tidak boleh syadz. Syadz ni dia jadi pelik. Pelik maksud dia tak boleh bercanggah dengan riwayat. Dia tak boleh bercanggah, yang pertama, apa yang ada di dalam Al-Quran, dan dia tidak boleh bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih daripada dia. Contoh dalam masyarakat kita yang selalu saya bawa, orang-orang tua, nasihat dia betul, tapi kadang-kala dia nisbahkan itu salah. Perbaiki. Ada kadang-kala orang tua kita, dia nasihat betul, memang ada dalam hadis, tapi yang ini antara yang salah. Contoh, Nabi SAW dikatakan, Nabi kata, waladuz zina la yadkhulul jannata illa sab'ati abna. Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan. Kan orang tua dulu kadang-kadang kata, ni apa, jangan zina tak masuk syurga, 7 keturunan. Hadis ini palsu. Sebab apa? Tak perlu cek sanad lagi, tengok teks dah tahu salah. Kalau mak ayah dia salah, logik masuk neraka. Anak dia apa kesilapan dia? Kalau dia diberikan pilihan, dia mau tak jadi anak zina? Dia tak mau. Dia tak mau. Jadi hadis itu, quote and quote, hadis itu bercanggah dengan ayat Quran. Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kami tidak akan azab satu orang yang, kami tidak akan minta satu orang menanggung dosa orang yang lain. Jelas? Maksud riwayat macam tu. Kalau katakan ada riwayat dalam Bukhari, yang ini hadis, kita ambil katakan dalam riwayat Bazzar, yang ini dalam Sahih Bukhari, semua orang tahu nilai dalam Sahih Bukhari itu lebih tinggi. Bila diletak sebelah, nampak bercanggah, maka hadis itu dikira syadz. Hadis yang dalam Bukhari ini akan overrule dan dia kira sebagai tertolak. Kalau dia hadis sahih, dia tak boleh bercanggah, dia mesti parallel. Dalam isu katakan halal, dia pun kena sebut halal. Tak boleh satu kata halal, satu kata haram, satu kata wajib, satu kata tak wajib. Dia tak boleh. Jadi di situ dia akan bawa kepada isu muskilul hadis, mukhtalaf hadis. Dan yang kedua adalah dia tidak boleh ada kecacatan yang tersembunyi, kecacatan teruk. Tak boleh untuk berlaku dalam hadis yang hendak diklasifikasikan sebagai sahih. Tazan, no?
Jadi dia mempunyai 5 syarat ini. Dan apabila kita katakan ada 5 syarat ini, baru hadis itu dikatakan sebagai sahih. Sebagai sahih. Okey. Kita habiskan mukaddimah daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ringkas, tuan-tuan boleh baca. Bahkan kalau tuan-tuan ada, boleh cari ataupun boleh beli antara terjemahan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan mungkin boleh baca tentang kehidupan dia. Al-Imam Al-Bukhari dia datang ataupun dia dilahirkan di Bukhara. Di Bukhara. Hari ini dipanggil sebagai Azerbaijan. Dan tuan-tuan kena tahu, daripada 6 kitab utama ahli sunnati wal jamaah, 5 daripada mereka adalah dipastikan bukan penutur bahasa Arab, bukan berbangsa Arab. Jago-jago di dalam hadis ahli sunnah adalah daripada bukan Arab. Yang satu sahaja, Abu Daud, dipertikaikan, bukan juga dikatakan confirm Arab, dipertikaikan sama ada dia Arab ataupun tidak. Al-Bukhari sudah tentu bukan Arab. Imam Muslim daripada Naisabur bukan Arab. At-Tirmidzi daripada Turmuz bukan Arab. An-Nasa'i daripada Nasa'. Ibn Majah juga tidaklah dia berbangsa Arab. Maka kita sebagai bukan penutur ini, pada hakikatnya ia bukan masalah. Tuan-tuan tahu di dalam bahasa Arab itu sendiri, antara rujukan terbesar di dalam yang membina undang-undang bahasa kepada bahasa Arab itu dibuat oleh satu orang yang namanya adalah Sibawayh, ataupun ulama hadis sebutkan nama dia Sibuyah. Sibawayh adalah orang Parsi, orang Iran. Hari ini kawasan Iran kawasan Parsi. Dia bukan orang Arab. Jadi kalau katakan kita nak kata kita tak boleh nak belajar bahasa Arab ni, benda itu telah pun dibatalkan oleh generasi yang awal. Mereka boleh menutur dalam bahasa Arab, bahkan menjadi pakar dalam bahasa Arab. Al-Imam Al-Bukhari pada awal hayat dia buta. Pada kecil dia buta. Ibu dia berdoa kepada Allah sehingga pada umur dia 7 ke 8 tahun, tak silap, umur dia mungkin 8 tahun dia buta, dan pada umur dia 10 tahun Allah kembalikan pandangan dia ataupun mata dia tadi. Dia bergerak pergi ke menunaikan haji, dan ketika balik dia meminta izin daripada ibu dia untuk kekal di Mekah dan belajar. Abang dan juga ibu dia balik ke Bukhara dan dia berjalan. Bukhari hebat. Hidup di dalam perjuangan dia ketika dalam hayat dia. Dia balik ke Bukhara, yang sambut dia adalah guru dia yang sangat besar di kalangan Imam Al-Jarh wa Ta'dil, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Akhirnya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli menjadi musuh dia yang terbesar. Sebab oleh kerana isu nampak orang muda lebih banyak orang yang mendengar kuliah dia. Panjang cerita ni. Al-Imam Al-Bukhari balik mengajak, dia yang buat sambutan. Ketika dia melihat ramai dan kemudian demi waktu, Al-Imam Al-Bukhari ketika itu dia belajar jauh. Dan kadang kalau orang muda ni dia baca lebih ataupun dia berjalan lebih, semangat dia lebih. Dia melihat daripada pengalaman-pengalaman orang dahulu dan dia tengok kenapa orang tak sentuh ni, dia mula membaca. Kadang-kadang perkataan itu tidak difahami. Macam tuan-tuan dulu ada satu fatwa dalam masyarakat Malaysia, apabila katakan minyak wangi yang ada alkohol itu diharamkan, betul? Disebabkan najis kerana ada alkohol. Dan kemudian para ulama moden yang datang selepas pada itu kata tak ada masalah. Ketika kita katakan walaupun minyak wangi beralkohol itu boleh digunakan, cuba tengok golongan-golongan yang kita boleh katakan konservatif, orang yang lama, yang mungkin tidak membaca di dalam pembacaan chemistry, dalam kimia, dia akan kata ni puak sesak ni dia bagi guna arak.
Sebab alkohol sinonim dengan arak. Tetapi kalau tuan-tuan membaca, tuan-tuan boleh baca English, tuan-tuan ataupun dalam bahasa Melayu tentang kimia. Arak bukan alkohol, dan alkohol tidak semestinya arak. Ialah part di dalam arak. Tuan-tuan pergi ke kelab malam, ke pub dan sebagainya, tuan-tuan ambil sebotol alkohol, tuan-tuan kata ni alkohol, hampa minum, aku bagi 1,000. Mampus dia takkan minum. Tuan-tuan sebelum nak cocok tu dia letak alkohol yang sejuk, sebelum cocok ataupun ambil darah, dia takkan minum. Sebab tu bila tuan-tuan sembur minyak wangi ada alkohol, dia akan jadi sejuk. Kesan daripada alkohol. Orang yang ketika itu tidak membaca dalam bidang itu, dia akan kata haram kerana alkohol adalah arak, arak adalah alkohol. Tapi yang datang selepas daripada itu, yang buat pembacaan, yang deal dengan isu-isu begini, kata tak, dibenarkan untuk pakai kerana bukan arak. Bahkan kalau kita katakan dia arak sekalipun, para ulama hadis ataupun para ulama fiqh berbeza sama ada arak itu najis ataupun tidak. Dia haram minum, itu putus. Al-Quran dan hadis kata haram minum. Tapi kalau tiba-tiba kena pada kita, adakah batal wuduk kita ataupun tak boleh bawa salat? Perbincangan itu ada yang kata tak, ada sebahagian mazhab fiqh, yang sebahagian mazhab fiqh kata tak ada masalah, haram dia adalah minum, bukan haram dia pegang. Kan orang kita kalau datang dekat supermarket pegang, dah terpegang arak lah, nak kena samak. Ada kan? Sebab tu kita katakan Bukhari ketika itu bahasanya tidak difahami oleh generasi awal, maka berlaku perseteruan, permusuhan antara Yahya Az-Zuhli dengan Al-Bukhari. Apa Az-Zuhli buat? Menarik cerita tentang Bukhari. Al-Imam Ibn Yahya Az-Zuhli telah pun menghantar anak murid dia. Bukhari ni anak murid Yahya Az-Zuhli sebelum dia bergerak. Dan kemudian dia telah pun melahirkan satu anak murid dia yang kedua yang jago lebih hebat, yang setara lah pada dia. Dan dia telah hantar anak murid dia ini untuk pergi ke kuliah Bukhari, pi kacau, pi tanya Bukhari ni soalan-soalan. Siapa dia? Al-Imam Muslim asalnya dihantar untuk pi kacau Bukhari. Mai kelas Bukhari, sangkut kat kelas Bukhari. Imam Muslim, hayat kehidupan para ulama, sehinggalah berlaku Al-Imamul Bukhari dengan suara dia orang tua, dia mungkin lebih dikenali di tempat itu. Al-Imamul Bukhari telah pun mengambil keputusan untuk keluar daripada Bukhara kerana dibenci dan difitnah. Dia pergi ke Naisabur. Cantiknya cerita drama ni, gubernur kepada Naisabur adalah abang kepada Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Dan dia telah pun mengarahkan satu arahan bahawa Bukhari tidak boleh mengajar di mana-mana masjid di Naisabur. Tak dapat tauliah, tak minta lagi ni, tak minta lagi. Bukhari telah pun pergi ke istana dan memohon kepada, sebab dia tidak diberikan ruang untuk bercakap. Bukhari tak mengajar macam saya mengajar. Dan kemudian dia kata dah bagi arahan sudah. Apa kata jawab Al-Imam Al-Bukhari? Al-Imam Bukhari kata, bawa mai satu surat. Habaq dalam surat tu aku tidak boleh mengajar di sini, supaya ketika ku mati nanti akan ku selitkan di kafanku. Dan ketika Allah Azza wa Jal bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak menyebarkan ilmu yang telah direzekikan kepada engkau, aku serahkan surat engkau ini untuk engkau bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukhari. Ada tak kes itu berulang pada hari ini di negeri ini? Ada. Anda akan menjawab di hadapan Allah. Bukhari telah ada.
telah kena Al-Imam Al-Bukhari. Kita kena. Antara Bukhari dengan kita, langit dengan bumi dekat lagi. Nak beza antara kita dengan Bukhari. Tapi untuk merasai apa yang dirasai oleh Bukhari, itu mungkin salah satu daripada pengalaman yang kita boleh catatkan dalam kehidupan kita. Al-Bukhari. Tetapi tuan-tuan, Yahya Az-Zuhli buat dia dalam sahih ni. Al-Imam Al-Bukhari anak murid kepada Yahya Az-Zuhli. Dia belajar hadis dengan Yahya Az-Zuhli. Dalam kitab ni nama Az-Zuhli ada. Kata Bukhari, haddathani Muhammad, menceritakan kepada aku Muhammad. Maksud dia Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Jujur Bukhari. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam sahih Muslim, tuan-tuan takkan jumpa Imam Muslim kata haddathani Muhammad. Dia kata aku takkan ambil hadis daripada dia, disebabkan apa yang dia lakukan kepada guruku Bukhari, aku tak redha. Apa yang Imam Muslim buat? Imam Muslim telah ambil seekor keldai dan memuatkan semua kitab-kitab yang dia rekodkan daripada Yahya, Muhammad ibn Yahya, diletakkan di atas belakang keldai dan dihantar balik ke rumah Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Itu Imam Muslim. Al-Imam Bukhari meninggal pada tahun 258 Hijrah. Selepas dia kali kedua dihalau daripada Naisabur, dia bergerak keluar, orang halau dia daripada kampung tu. Ulama besar hari ini, ulama dunia Islam yang paling terkemuka, Muhammad bin Ismail. Nama penuh dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Berdisbah Al-Bukhari. Itu nama penuh dia. Muhammad, ayah dia Ismail ibn Ibrahim, atuk dia Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Ibnul Mughirah. Ibnul Mughirah Al-Ju'fi. Ibnul Mughirah Al-Ju'f disebutkan para ulama kerana atuk dia yang paling atas yang masuk Islam di tangan keluarga Al-Ju'f. Al-Ju'f. Al-Bukhari dia asal daripada Bukhari. Nama sebenar dia apa? Muhammad. Nama ayah dia apa? Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama Al-Imam Al-Bukhari. Dia mati di satu perkampungan nama dia Khartank. Agak keluar sikit daripada Naisabur, selepas dia halau daripada Naisabur. Dia singgah di rumah kawan dia. Time itu dia sakit. Dia tak sihat badan dia. Dia minta singgah di rumah sahabat dia. Dia rehat-rehat. Takdir Allah, Al-Bukhari meninggal. Pada bila? Dia meninggal pada malam hari raya Aidul Fitri. Al-Bukhari, hayat dia tidak diangkat oleh manusia. Bila sahih ini hebat? Ketika kritikan orang-orang kata macam-macam, naik sahih itu. Hebat Bukhari. Sebab itu saya katakan tuan-tuan, saya ingat kitab ini telah pun ada dalam hidup umat Islam 1200 tahun lebih. Tanya pada diri kita, rujukan kita dalam Islam Sahih Bukhari ke ataupun cakap-cakap orang ataupun buku-buku picisan kadang-kala yang sesiapa pun boleh tulis. Sedangkan tuan-tuan boleh pergi ke kedai-kedai buku, tuan-tuan boleh cari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah autoriti terbesar selepas Quran. Tuan-tuan cari apa yang tuan-tuan mau. Tuan-tuan kata dalam bab salat, dalam bab sembelihan, tuan-tuan boleh baca. Ini adalah raw material di dalam hukum Islam. Sebab tu saya terfikir dan saya bagi tahu sahabat saya dan kata, mungkin anda nak baca Sahih Bukhari. Pada saya mengulangi kitab sahih ini pada tuan-tuan untuk tahu ini yang sahih, yang sepakat para ulama kata ini adalah kitab yang paling sahih selepas daripada kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah tidak ada kesilapan. Di sini ada beberapa kekurangan lah. Kalau tuan-tuan belajar daripada nakat terutama yang dibuat oleh Ad-Darqutni dan sebagainya, tuan-tuan akan nampak ada beberapa kekurangan. Tapi kita katakan benda biasa. Kata guru kami, ya'ballahu ay yaj'alal kamal illa li kitabih.
Allah enggan untuk menjadikan kesempurnaan itu melainkan hanya untuk kitab dia, iaitu Al-Quran. Bukhari tetap manusia, ada kekurangan di situ. Tetapi daripada 7,000 hadis dia, satu hadis dibincangkan. Beza kita tulis 7,000 hadis, 6,999 dipertikaikan, satu mungkin yang orang percaya. Jaguhlah dia. Sebab tu kita baca buku yang diangkat dan diperakui oleh keseluruhan kesarjanaan Islam. Dan insya-Allah kita sambung nanti untuk baca hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan ada dan tuan-tuan mungkin di rumah ada, pada kita membaca hadis ini supaya Allah memberkati ketika kita ada bersama dengan kita teks hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada sahih al-Imam al-Bukhari. Wallahu taala alam. Saya buka kepada soalan. Tak ada soalan Tak ada, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Nas'alullah ja'alna wa ja'alakum minal ladzina ittaba'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Nas'alullah ja'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.